Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah terdapat menyambung pengajian bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, iaitu kitab Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan secara boleh kita katakan kita telah pun mengakhiri bab tentang jiran, dan sekarang kita akan masuk kepada satu lagi perkara yang penting yang diberikan perhatian oleh Islam, iaitu soal anak yatim. Dan dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada, dan alhamdulillah dalam masyarakat kita dapat lihat ramai orang yang berbakti kepada anak-anak yatim, dan sama ada dari segi makan pakai ataupun dari segi pendidikan. So, ini satu benda yang baik. Jadi kita akan lihat beberapa hadis yang berkaitan, dan bagaimana Nabi SAW memang Nabi yang menjaga kebajikan orang Islam. Dan kita tahu bahawa manusia ni tidak sama, ada yang bernasib baik dari segi Allah SWT berikan kelebihan kepada dia, maka tujuannya ialah, atau hikmahnya ialah untuk mereka ini membantu yang kurang bernasib baik. Seasas seperti zakat diambil daripada orang-orang yang berkemampuan, diberi kepada orang-orang yang memerlukan. Begitu juga dengan persoalan anak yatim. Jadi tidak semua orang bernasib baik dari segi diuji oleh Allah SWT, maka hikmahnya ialah supaya orang lain dapat menambahkan pahalanya beramal. Ini kita sebagai ulama kata, bila Allah menguji sebahagian manusia, maka inilah peluang sebahagian manusia lain untuk buat baik. Macam orang kaya kan, itulah peluang dia untuk buat baik kepada orang miskin dengan membantu. Orang miskin pula dia dapat satu lagi peluang untuk dapat pahala, iaitu bersabar dan menerima bantuan dengan baik. Jadi dalam masyarakat kita juga kita lihat ada orang yang diuji, tapi dia menyembunyikan kesusahan di kepayahan dia. Jadi tugas kepada orang yang berkemampuan, orang yang nak membantu dia kena cari. Sebab orang yang susah kadang-kadang dia tak cerita. Dia sabar, dia cuba survive, dan dia buat apa yang patut. Jadi dia tak cerita ke orang, nampak macam okey. Jadi tugas orang yang berada berkemampuan, yang ada kuasa atau ada harta, dia kena cari. Dia tak boleh kata saya tak nampak pun, tak ada orang beritahu. Jadi ini penting. Bukan sekadar kita membantu, tapi kita mencari dan menyelidik siapa yang memerlukan bantuan. So, itu penting. Macam anak yatim, macam orang susah, orang miskin dan sebagainya, kadang-kadang ada yang tak beritahu. Sebab itu kita lihat para sahabat Nabi, maka antara mereka adalah yang susah dan tak minta. Jadi bila ada sahabat lain pula yang ada, dia tahu sahabat dia susah, dia tolong tanpa diminta. So ini akhlak yang terbaiklah, saling membantu. Baik. Sebelum kita masuk bab anak yatim, itu ada satu bab di antara jiran dan juga anak yatim, ada babul ihsani ilal barri wal fajir. Maksudnya ialah berbuat baik. Ihsan ni berbuat baik, dan kita tahu perkataan ihsan ni ada beberapa makna. Dalam hadis ni maksudnya ialah, ataupun ayat Quran yang akan dihuraikan nanti dalam bab ini, al-ihsan ialah maksud buat baik kepada sesiapa sahaja, ataupun buat apa sahaja yang baik kepada sesiapa sahaja. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis, kita dapati ihsan ni ada banyak makna. Antaranya ialah ihsan ni menunjukkan tahap orang tu, tahap yang tertinggi selepas kedudukan iman, iaitu yang Nabi sebut dalam hadis yang masyhur yang kita tahu, hadis Jibril alaihissalam. Hadis yang apabila malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan, akhbirni 'anil ihsan, beritahulah kepada aku wahai Muhammad tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al-ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan adalah keadaan
kita buat ibadah dalam keadaan rasa takut kepada Allah. Bila Allah seakan kita melihat Allah tapi kita yakin bahawa kita tak mampu, dan melihat Allah, Allah sebenarnya melihat kita. Maksud kita semayang dengan penuh khusyuk, kita buat ibadat dengan penuh makna. Kalau orang Muslim pergi haji dengan mengenang pengajaran dan kelebihan, bukan hanya semata-mata pergi macam orang pergi melancong. So dia ada makna. Sebab tu dalam sebagian riwayat disebutkan antakhsyallah, itu kamu takut kepada Allah dalam melakukan ibadah. Itu ihsan dalam hadis yang tersebut. Ihsan di sini ialah buat baik. Maksud kita ada apa pun kebaikan, kecil atau besar, sikit atau banyak, dan kita nak buat baik. Maka di sini kita Imam Bukhari membawa satu kata-kata daripada seorang tabi'i yang merupakan anak kepada khalifah terkenal, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tetapi nama dia digelar biasa digelar Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi dalam hadis ni kita nampak dia belum Muhammad bin Ali, tapi gelaran dia anak Hanafiyah, anak Hanafiyah. Maksudnya dia digelar Hanafiyah kerana mak dia daripada keturunan kabilah Bani Hanifah. Sayyidina Ali kahwin dengan dia, dengan perempuan ni daripada keturunan Bani kabilah tu, dapat anak nama Muhammad, dan dia terkenal dengan nama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad anak perempuan Bani Hanifah. Sedangkan dia sebenarnya ialah Muhammad bin Ali, anak Sayyidina Ali, dan dia antara yang tekun belajar dengan ayah dia. Dia antara yang tekun belajar dengan ayah dia. Jadi kadang-kadang kita jumpa dalam hadis disebut Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi orang ingat Hanafiyah ni nama bapa dia. Kadang-kadang dalam istilah nama-nama Arab, dan kalau kita bincangkan dalam ilmu hadis, terdapat keadaan di mana bin tu kadang-kadang dibinkan dengan nama yang tertentu, gelaran tertentu yang menyebabkan kita tak dapat teka dia anak siapa, melainkan kita kena tengok biodata dia. Contoh Ismail bin Ulayyah, Ibnu Ulayyah. Ini muhadis terkenal. Ulayyah tu mak dia. Nama dia adalah Ismail bin Ibrahim. Macam juga yang kita jumpa selalu dalam kategori guru-guru Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitu Ishaq bin Rahawayh. Dia ialah Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, dia gelar Ishaq bin Rahawayh. Dan kadang-kadang nama yang selalu kita sebut, iaitu seperti Ahmad bin Hanbal. Hanbal tu ialah datuk dia. Nama dia ialah Ahmad, ayah dia Muhammad, datuk dia Hanbal. Tapi dia terkenal dengan Ahmad bin Hanbal. Kemudian kita jumpa ada yang macam kita jumpa dalam Sahih Bukhari, bila kita baca baru ni, kita jumpa Ibnul Ghasil, kita jumpa anak seorang yang dimandikan. Maksudnya apa? Cucu keturunan sahabat Nabi yang bernama Hanzalah, yang malaikat memandikan jenazah dia. Dia digelar Al-Ghasil, yang dimandikan oleh malaikat. Dan sebahagian kadang-kadang dibinkan dengan nama yang kita tak jangka, kerana sebab-sebab tertentu. Maksud gelaran dia popular, itu maksud dia. Macam setengah ulama dia panggil Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab dia Muhammad bin Muslim. Syihab tu atas dia, datuk-datuk dia. Macam yang digelar Imam Syafi'i lah, namanya Muhammad bin Idris. Gelaran Syafi'i itu datang pada gelaran datuk nenek dia, datuk dia. Jadi itu bukan bin lah, tapi yang bin ni kadang-kadang dibinkan dan kita tak dapat teka. Melainkan kita tengok biodata dia, insya-Allah kita dapat tahu. So di sini ada hadis Muhammad bin Ali, anak Sayyidina Ali, tapi digelar Ibnul Hanafiyah, anak wanita Bani Hanifah. Baik, kata Imam Al-Bukhari dalam hadis nombor 130, kita membaca bab 72, Babul Ihsan ila al-barri wal fajir, hadis nombor 130. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Al-Humaidi. Humaidi ni guru dia yang terkenal, yang kalau sesiapa yang baca hadis Sahih Bukhari, kitab dia Sahih Bukhari, Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih, hadis pertama kita jumpa ada Humaidi. Siapa Humaidi? Nama dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, bukan Abdullah bin Zubair sahabat. Ini Abdullah bin Zubair di zaman kategori di generasi guru kepada Bukhari dan generasi dia. Humaidi ni nama dia Abdullah bin Zubair, dan dia adalah di antara murid Imam Syafi'i.
Kemudian dia kata hadatsana Sufyan. Sebila Humaydi cakap Sufyan, biasanya Sufyan bin Uyainah. Kita tahu dalam ilmu hadis, di antara tajuk yang dibicarakan oleh ulama ialah bila sebut Sufyan, Sufyan yang mana? Sebab Sufyan ni terkenal, paling terkenal ada dua orang Sufyan dalam ilmu hadis. Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. So yang awal meninggal adalah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id. Kemudian Sufyan bin Uyainah meninggal 198 Hijrah. Sufyan Ats-Tsauri 160 atau 61, saya tak ingat. Qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Salim bin Abi Hafsah an Munzir Ats-Tsauri an Muhammad bin Ali. Ini dia anak Sayyidina Ali, anak daripada isteri dia daripada Bani Hanifah, bukan anak Fatimah. Sayyidina Ali, kita tahu Sayyidina Ali selepas wafatnya Fatimah, maka dia dah berkahwin dan dapat anak, antaranya Muhammad bin Ali. Digelar Ibn Hanafiyah. Ibn Hanafiyah. Kita dah sebut tadi, mak dia digelar wanita Bani Hanifah atau Hanafiyah. Dia katakan mak dia ialah nama Khawlah. Bani Hanifah. Dan Muhammad bin Ali ni lahir, kata ulama, lahir pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan hidup umurnya panjang. Selepas ayah dia Sayyidina Ali meninggal, maka umur dia panjang. Dia hidup sehingga dikatakan tahun ke 70 Hijrah lebih, 70 lebih. Baik. Disebut di sini, dia berkata tentang ayat Al-Quran, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, surah Ar-Rahman. Dan tidaklah balasan kepada ihsan itu melainkan ihsan juga. Maksud cerita dia apa? Cerita dia Allah membalas kebaikan kepada orang yang buat baik. Bila orang tu buat baik, apakah lagi? Maksudnya, apakah lagi balasan yang sesuai kepada orang yang buat baik, melainkan Allah akan balas kebaikan untuk dia di syurga. Jadi dia berkata, hiya musajjalatun lil barri wal fajir. Kata Muhammad bin Ali, ini masalah masya-Allah dia orang ulama lah, dia anak dari Sayyidina Ali, murid Sayyidina Ali, ayah dia, dan para sahabat yang lain. Jadi dia kata maksud ayat ni ialah ihsan ni ialah kepada semua, iaitu orang baik atau orang jahat. Maksudnya kalau kita nak buat baik, jangan berkira kebaikan kita kepada siapa. Asalkan kita buat baik, kita buat baik walaupun kepada orang yang buat tak elok kepada kita. Jadi ini satu tahap yang tinggilah. Tahap yang tinggi. Qala Abu Abdullah, qala Abu Ubaid, musajjalatun mursalatun. Ini antara cara Imam Al-Bukhari diletakkan tafsiran beberapa hadis, diambil daripada Abu Ubaid. Abu Ubaid ni yang mengarang satu buku, kategori buku hadis yang berbentuk gharibul hadis. Ulama-ulama yang mengarang kitab seperti dalam kategori ini ialah ulama yang kuat bahasanya dan faham dan huraikan hadis-hadis yang mungkin disalahfahami oleh masyarakat selepas zaman itu. Jadi waktu Imam Ibn Hajar dalam kitab Nuhbatul Fikar bila sebut tentang mustalah hadis, antara keperluan kepada seorang muhadis ialah bila dia tak dapat tahu satu perkataan, maka dia kena cari makna dia dalam istilah gharibul hadis, dalam kategori gharibul hadis, iaitu makna-makna perkataan dalam hadis yang jarang digunakan atau difahami tidak difahami secara meluas, maka ulama-ulama berikan maksud. Baik, sekarang kita masuk bab anak yatim. Bab 73, babu fadli man ya'ulu yatiman. Jadi disebut di sini bagaimana anak yatim ni perlu kepada bimbingan, perlu kepada makan pakaian yang dijaga. Dia kecil lagi, dia hilang mak atau ayah atau keduanya, maka besar pahala. Seperti mana ibu dan ayah yang jaga anak daripada kecil, besar pahala dia, maka yang jaga anak orang lain, yang membesarkan anak yatim yang dia kurang, kita panggil apa, tidak seperti anak-anak yang lain, maka lebih-lebih lagi. Dan kita senang tahu bahawa Nabi SAW juga anak yatim. Dan Nabi kita Muhammad SAW, ayah meninggal, kemudian selepas itu ibu dia meninggal dipelihara oleh datuk yang meninggal dipelihara oleh bapa saudaranya. Maka ini kita panggil bagaimana Nabi SAW
melalui, dan sudah pasti Nabi SAW memahami. Bila dia melalui, dia memahami kasih sayang diperlukan oleh anak-anak yatim. Maka Nabi SAW dalam hadis yang akan datang ni menyuruh kita menjaga orang-orang yang memerlukan. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang akan datang, kita akan baca, ana wa kafilul yatimi kahatain yaumil qiyamati kahatain. Maksud Nabi tunjuk jari dia dua, aku dan yang jaga anak yatim begini di syurga. Maksudnya apa? Bukan maksud sama syurga dengan Nabi, tapi besarnya kedudukan dia sampai Nabi angkat dia macam tu. Baik. Kata Imam Bukhari, hadatsana Ismail qala hadatsani Malik iaitu Imam Malik bin Anas an Thar bin Zaid an Abi al-Ghaith an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'ala al-armalati as-sa'i 'ala al-armalati wal masakin kal mujahidina fi sabilillah wa kalladhi yasumu an-nahara wa yaqumu al-lail. Ini kita panggil bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan beritahu kita ada amalan yang pahala dia macam amalan lain, disebabkan makna dan nilainya dan kepentingan dia sama dengan amalan lain yang mungkin dari segi kuantiti, maka amalan ini juga sama dari segi kualiti dan nilai pahala. Kita lihat Nabi sebut as-sa'i 'alal armalati wal masakin, orang yang menjaga. Orang yang menjaga maksudnya berusaha menjaga kebajikan, iaitu jaga makan pakai lah, keselamatan makan pakai semua. Kepada siapa? Armalah. Armalah ni orang yang kematian suami, wanita yang kematian suami. Wal masakin, orang yang miskin. Kalau dia ni, dan inilah sifat Nabi SAW, Nabi memang jaga. Bila Allah takdirkan sebahagian sahabat dia syahid di medan perang, kemudian isteri mereka tak ada suami, tidak ada yang boleh menjaga mereka, Nabi SAW menjaga dan memerintahkan sahabat supaya yang mampu memberi nafkah menjaga dari segi makan pakai. Sebab ini orang yang tak ada, hilang tempat bergantung, kita kata, dengan anak ni lagi. Maka masing-masing menjaga orang yang susah, ada orang yang kematian suami yang juga susah. Apa pahala dia? Orang yang ke sana kemari susah payah jaga semua ni, adakah begitu sahaja? Adakah sekadar orang puji? Nabi kata seperti apa? Al-mujahidina fi sabilillah, seperti dia yang pergi berjihad jalan Allah SWT. Jadi sebahagian daripada kisah ni adalah kisah orang-orang ni berjihad dan meninggalkan isteri dia. Maka orang yang menjaga kebajikan keluarga ni macam dia pula pergi jihad pada jalan Allah SWT. Kenapa? Sebab dia telah menjaga atau menutupi satu ruang yang telah ditinggalkan oleh orang yang jihad di jalan Allah, kan? Jadi maka dia orang yang macam kita kata orang yang ada duit tapi tak mampu berjihad, dia jumpa orang yang boleh berjihad, dia bagi pedang, senjata zaman dulu, dia pun dapat pahala sekali. Maka ini kita panggil Allah SWT meluaskan pahala rahmat dia kepada amalan-amalan yang nampak biasa tapi pahalanya besar. So ini satu rahmat Allah kepada kita. Kita kena fikir-fikir balik. Contoh macam apa? Macam Lailatul Qadar, macam puasa Ramadan, macam haji, pahala besar. Amalan ni mungkin sekejap saja, mungkin tak susah mana. Tapi haji yang mabrur apa? Allah sebut, Rasulullah sebut, laisa lahu jazaa illal jannah. Kan ada sebut dia balik seperti kayaum berada ummuhu, seperti hari yang ibunya lahirkan dia. Orang yang puasa Ramadan, Allah ampun banyak dosa. Orang yang Lailatul Qadar, Allah bagi pahala beramal berpuluh tahun, sedangkan dia umur hidup dia pendek je. Orang yang buat baik masa dia hidup kepada orang tu sambung kebaikan dia, dia mati dapat pahala lagi tambah. Ini dia panggil rahmat Allah yang luas. Walaupun amalan tersebut mungkin pada mata sebagian orang tidak begitu besar, tapi Nabi kata macam orang berjihad. Ada lagi sambung, dan wakalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, orang dan seperti orang yang buat ibadah puasa setiap hari, siang hari, dan malam pula qiyamul lail, tak berhenti. Jadi orang ni tak qiyamul lail macam orang tu, tapi dia jaga kebajikan, makan minum anak yatim dan sebagainya, miskin dan semua ni. Jadi benda dia buat ni rupanya menyamai orang yang qiyamul lail dan puasa setiap hari. Jadi dia
kita nampak dia penat cara lain, Allah bagi pahala. Orang ni penat cara dia, Allah bagi pahala. Itu maksud dia. Dan ini kita panggil kurniaan Allah SWT, macam orang yang azan. Kan Nabi sebut kalau orang semua tahu lau ya'lamun nasu ma fil nida, mereka akan ujung tu lastahamu alaih. Kalau mereka tahu, kalau manusia tahu sebenar-benar nampak pahala muazzin, dia akan berebut dan akan mengundi siapa yang nak azan atau bergilir. Jadi orang yang azan, Nabi sebut dalam banyak hadis yang sahih, bahawa suara mereka, sejauh mana suara mereka pergi, yang mendengar suara mereka sama ada hidup atau yang tak hidup akan menjadi saksi di akhirat. Jadi makna pahala ni banyak. Dia azan nampak dia senang je. Kita mencakap aku boleh kan azan tak sedap. Tak, bukan soal sedap. Soal dia azan dan dia dapat fadilat. Jadi orang yang jaga kebajikan ni, mungkin dia tak sempat nak buat banyak ibadat lain, tapi ini besar pahala dia. Itu maksud. Dan ini kita kena kejar lah. Rahmat Allah SWT, tak semua orang boleh buat semua benda. Tapi ada benda yang kita boleh buat. Tak semua orang boleh buat macam ni. Kan? Maka dia buat yang lain. Carilah ibadah atau amalan yang boleh dibuat. Jangan dia kata, kalau aku macam tu, aku pun nak buat juga. Nasib baik aku tak macam dia. Aku boleh sedekah juga, tapi aku tak ada duit. Tunggu kaya dia baru. Tak ada. Kita cari apa yang mampu. Sebab tu bila kita mampu buat, insya-Allah buat betul-betul dan Allah bagi pahala. Walaupun kita tak boleh buat macam orang lain. Sebab tu masa kami belajar dengan Dr. Nizam Yaqubi, salah seorang ulama terkenal zaman sekarang dalam bidang ekonomi Islam, dalam bidang hadis, dalam bidang, dan dia juga mencetak banyak buku, Dr. Nizam Yaqubi daripada Bahrain. Bila kami baca dengan dia kitab kita baca kitab Al-Awail Sumbuliyah, hadis-hadis daripada banyak kitab. Hadis pertama, satu hadis daripada setiap kitab yang dibawa oleh Imam Muhammad Sa'id Sumbul. Dia panggil Awail Sumbuliyah. Maka dia kata, ayat dia kata, ibadah untuk kamu yang ada ilmu bukan semata-mata buat sembahyang sunat. Ibadah kamu ialah ilmu. Mencari, menyebar, mengkaji, berusaha. Jadi setiap orang ada cara dia. Walaupun kita tak nafikan lah bahawa imam-imam dulu semua benda dibuat. Tapi mungkin kalau kita tak dapat buat tu, kata setengah kata-kata sebut ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Itu satu yang terkenal lah orang cakap. Tapi ada sebagian ulama macam Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah, dia kata yang lebih tepat ialah ma la yudraku kulluhu, apa yang kamu tak dapat buat semuanya, la yutraku julluhu, tidak patut ditinggalkan sebahagiannya. Kalau kata-kata yang pertama tu maksud apa yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tapi antara yang lebih tepat kata-kata ialah apa yang tak dapat buat semua, jangan tinggal sebahagian. Jadi kalau kita tak dapat sedekah sebab kita tak ada duit, jangan kita frust dan kita tak mau buat benda lain. Ada benda kita boleh buat. Sebab tu Nabi SAW bila ada orang miskin datang, semua kita tahu dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi didatangi oleh sahabat-sahabat dia yang komplain. Bukan komplain lah, macam sedih. Cakap Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang kaya dapat pahala banyak, kami orang miskin. Yusalluna kama nusalli. Mereka sembahyang macam kami sembahyang. Kan? Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa macam kami puasa. Jadi kami duk buat macam-macam, sembahyang wajib, sembahyang sunat, puasa wajib, puasa sunat, dia pun buat juga. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka dapat sedekah, kami tak dapat. Jadi sedih pasal tak dapat buat ibadat. Bukan sedih pasal tak dapat duit. Kemudian Nabi SAW bagi mereka ibadah lain yang menggantikan sedekah. Seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, seperti tolong orang, seperti itu dan ini. Jadi kita kata bagaimana rahmat Allah itu luas, carilah bidang yang kita boleh buat, kemampuan yang kita boleh buat dan buat yang terbaik. Kemudian bab 74, bab fadli man ya'ulu yatiman lahu, juga adalah satu bab lain yang tadi secara umum menjaga anak yatim orang lain ataupun umum. Yang kedua ni ialah bab khusus untuk orang tu, dia suami atau isteri kematian salah seorang, maka anak-anak dia anak yatim, maka dia jaga. Maka anak yatim je anaknya yang yatim.
kisah yang masyhur. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abdul Yamani qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakr an anna Urwah bin Zubair akhbarahu anna Aisyah zawjah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urwah bin Zubair ni adalah anak saudara kepada Aisyah. Jadi dia murid kanan Aisyah. Dia anak Az-Zubair, anak Asma kakak Aisyah. Jadi Urwah ni selalu datang belajar dengan makcik dia. Makcik dia datang anytime pun tak apa. Dia belajar betul-betul sampai dia, sebagai ulama kata kalau Urwah sebut hadis memang selalunya daripada Aisyah. Ulama sebut Nabi buat tu, Nabi buat ni, ulama terima sebab dia di antara murid kanan kepada Aisyah. Baik, kata Aisyah isteri Nabi cerita dekat dia masa zaman Nabi, ja'atni imra'atun, ini kisah yang kita dengar, alhamdulillah. Ja'atni imra'atun ma'habnatani laha. Datang seorang perempuan bersamanya dua anaknya. Maksud dia ni perempuan ni maksudnya anak yatim, suami dah tak ada. Itu maksud dia. Fasa'alatni falam tajid indi illa tamratan wahidah. Dia minta, kalaulah Aisyah Ummul Mukminin, wahai ibu, boleh tak tolong kami, tolong saya tak ada makanan nak bagi makan kepada anak saya. Itu tahap susah sampai tahap tu. Kita ni makanan lebih, mereka makanan tak cukup. Maka Aisyah kata, aku cari, aku jumpa satu kurma. Fa'a'taituha, aku bagi dekat dia. Faqasamatha baina ibnatayha, dan dia bahagi kepada anak dia tak ada apa-apa. Maksud dia korban. Semua qamat fakharja, boleh dia keluar. Nabi pun sampai rumah lepas tu, Aisyah kata fahaddathathu, maka Aisyah bagi tahu kepada Nabi. Nabi pun cakap, man yali min hadhihi albanati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Maksudnya siapa yang jaga, siapa yang orang kata apa, dipertanggungjawabkan, kena jaga mak atau ayah kepada anak-anak yatim ni dan buat baik kepada mereka, mereka akan menjadi pelindungnya daripada neraka. Itu. Ini secara umum pun ada hadis yang lain, macam mana kalau jaga anak akan dapat pahala. Ini jaga anak yatim, anak dia yang kehilangan ayah atau mak, pasangan tu jaga, masya-Allah. Okey. Dan bab 75 juga sama, bab kelebihan orang yang jaga anak yatim. Imam Al-Bukhari hadatsana Abdullah bin Muhammad qala Sufyan bin Uyainah an Safwan qala annahu qala haddathatni Unaisatu an Ummi Sa'id binti Murrah al-Fihri an abiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murrah tu sahabat Nabi. Ni anak cerita, ayah dia beritahu bahawa dia dengar Nabi bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini. Aku dan yang menjaga anak yatim di syurga nanti, Nabi tunjuk dua jari dia. Maksudnya akan bertemu dan bersahabat dengan Nabi di syurga. Walaupun tak sama kedudukan dengan Nabi, sebab Nabi SAW kedudukannya tinggi. Tak mungkin ada orang yang boleh sampai kedudukan Nabi SAW, apatah lagi kedudukan, ataupun nak sampai kedudukan sahabat pun tak boleh, orang biasa seperti Abu Bakar, As-Siddiq dan lain-lain, apatah lagi kedudukan Nabi. Tapi maksudnya ialah aku akan bersama dia, maksud aku akan ditemaninya, boleh datang jumpa aku, boleh rapat, boleh duduk dengan dia, macam VIP lah kita kata. Adakah VIP ni duduk serumah dengan VIP tu, dengan orang besar tu? Contoh macam ada orang pemimpin besar, ada orang yang rapat dengan dia, VIP dengan dia, orang yang rapat dengan dia, bukan masuk duduk serumah, tapi anytime nak jumpa boleh cakap, didengari. Kalau orang tu sakit, dia main tengok, oh ini rapat betul ini. Macam kisah yang menarik dulu, mungkin kita pernah cerita bagaimana kisah Imam Ahmad dengan Baqi bin Makhlad. Imam Ahmad dia sayang anak murid di Baqi bin Makhlad ni, datang berjauh dari Spanyol, Andalus. Kemudian sakit. Bila sakit, Imam Ahmad tanya, mana pergi Baqi? Dia sakit, kita kena ziarah dia. Imam Ahmad masa tu kalau dia pergi mana-mana, dia macam menteri, macam VIP selebriti. Orang akan follow, macam kita kata wartawan lah. Pergi mana-mana pun dia Masya Allah selebriti, imam dan terkenal. Dia pergi dekat rumah yang Baqi bin Makhlad duduk ni, macam rumah sewa, rumah ramai duduk, dan rumah yang miskin, dia pun miskin, dia sakit. Imam Ahmad datang ke rumah yang buruk ni, yang kecil ni, ataupun yang biasa ni, semua orang terkejut.
dan jumpa Baqi dan doa dekat dia. Ruqyah, doa. Lepas itu tempat tu terkenal, Baqi dapat macam-macam sumbangan dan hadiah. Sebab apa? Sebab dia rupanya dikenali oleh Imam Ahmad. So ini orang baik. Muhammad, Masya Allah, kita kena bagi kat dia. Maka Baqi bin Makhlad lepas tu jadi orang yang tak miskin lagi. Sebab dia berkawan, dia belajar dengan Imam Ahmad, dapat keberkatan dan juga populariti lah kita panggil Imam Ahmad. Baik. Jadi Rasulullah SAW sebut, bila sebut jari telunjuk dan jari tengah masuk rapat, kan? Rapat begitu. Maksudnya adalah menjadi orang yang akan kita panggil apa? Menjadi orang yang rapat dan dekat dengan Nabi SAW di akhirat. Oh, tu. Kan? Itu penting tu. Okey. Baik. Jadi satu lagi, baik, kita satu lagi hadis. Okey. Ini kisah sahabat. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Amr bin Muhammadin qala hadatsana Hushaimun qala akhbarana Mansurun 'an Al-Hasan anna yatiman kana yahduru ta'am ibn Umar. Hasan kata kisah yang berlaku bersama Ibnu Umar yang kita dah sebut dalam hadis 40 kelas yang lepas, tentang biodata dia seorang yang suka menolong orang, suka sedekah, banyak membebaskan hamba dan banyak buat baik kepada orang. Jadi ada anak yatim, kata Hasan ni, anak yatim ni sentiasa datang makan bersama Ibnu Umar. Ibnu Umar dia suka makan ramai, termasuk dengan anak yatim semua. Pada Abi Ta'am satu hari dia makan, dia cari anak yatim tak ada. So dia macam seorang yang kalau dia buat makan-makan ramai-ramai, dia mesti ada anak yatim makan dengan dia. Tapi tak jumpa hari tu. Sama ada orang yang tertentu atau orang yang bersifat seperti itu, anak yatim. Tapi orang tu datang, budak ni datang selepas habis makan. Ibnu Umar buat apa? Ibnu Umar ambil makanan lain dan bawa makan. Dan dia suruh makan. Dia kata apa? Engkau tidak rugi. Maksudnya engkau tidak rugi, maksudnya engkau orang yang baik, sentiasa Allah sayang, engkau pun dapat makan dengan aku. Itu maksud dia. Kemudian Hasan kata, bila dia sertakan balik kisah ni, dia kata Ibnu Umar sebenarnya yang tak rugi. Maksud Ibnu Umar buat baik kepada anak yatim, Masya Allah punyalah banyak. Jadi ini kita ingin menunjukkan macam mana apa, lepas ni kita akan tengok juga lepas ni bagaimana Ibnu Umar disebut lepas ni. Ada kisah lepas tu yang menunjukkan bagaimana dia sentiasa menjaga kepentingan kebajikan anak-anak yatim, bahkan makan minum. Baik, daripada itu hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab qala hadatsani Abdul Aziz bin Abi Hazim an qala annahu qala hadatsani abi qala sami'tu Sahl bin Sa'd. Sahl bin Sa'd sahabat Nabi. Dan dialah sahabat yang kita sebut dalam kelas yang lepas, sahabat yang paling akhir meninggal di Madinah. Dan dia ada sahabat-sahabat yang ulama cerita paling akhir meninggal di tempat-tempat tertentu yang kita ingat, seperti Anas bin Malik yang terakhir meninggal di Basrah, yang terakhir meninggal di Madinah Sahal bin Sa'ad yang terakhir. Keseluruhan sekali yang terakhir kata ulama ialah sahabat Nabi yang mungkin kita tak berapa dengar selalu nama dia. Nama dia ialah Abu Tufail, gelaran dia Abu Tufail, nama dia Amir bin Wathilah, gelaran dia Abu Tufail. Dia meninggal tahun 110 Hijrah. Jadi sampai tahun 110 Hijrah masih ada sahabat yang hidup, dan dia adalah Amir bin Wathilah Abu Tufail. Baik. Sahabat Sa'ad disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafil yatimi fil jannati hakaza." Sama juga hadis tadi disebut dengar oleh sahabat Sa'ad As-Sa'idi. Aku dan anak yang menjaga anak yatim di syurga sebegini. Maka Nabi tunjuk jari telunjuknya dan jari tengahnya. Maksud aku rapat, aku akan dekat dengan orang ni di syurga. Baik. Kisah lepas tu pula, hadatsana Imam Bukhari hadatsana Musa qala hadatsana Ala bin Khalid bin Wardan qala hadatsana Abu Bakar bin Hafs anna 'abdallah kana la ya'kulu ta'aman illa wa 'ala khiwanihi yatim. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia tak akan makan kecuali
pada khiwan. Khiwan ni macam hidangan yang orang makan. Adanya seorang yatim, anak yatim. Adanya anak-anak yatim. Jadi ini cantik ya. Ini mengingat kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab hadis yang Nabi suka makan beramai-ramai bersama sahabat dia yang miskin. Dan terutamanya ahli suffah, Nabi jaga mereka yang tak ada rumah dan miskin dan tidur dekat masjid. Jadi Nabi SAW jaga dia, ajar Quran apa semua. Sebab tu bila mereka sakit atau meninggal, Nabi akan sedih. Ini sahabat dia makan sama dengan dia, Nabi jumpa dia. Yalah, Nabi rumah dekat masjid, mereka duduk hujung masjid. Nabi keluar rumah, Nabi ajar mereka Quran dan sebagainya. Baik. Kemudian bab 76 ialah babun khairu baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah ialah rumah yang dalamnya ada anak yatim yang dijaga dengan baik. Sebab tu anak yatim ni sama ada jaga elok ataupun zalimi atau dera dia atau anaknya tak baiklah. Jadi sebaik-baik rumah ialah rumah yang ada anak yatim yang dijaga dengan baik. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abdullah bin Uthman qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Yahya bin Abi Sulaiman. Okay. An bin Abi Attab an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah Rasulullah di kalangan orang-orang Islam ialah rumah yang dalamnya ada anak yatim yang dijaga dengan baik. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Dan seburuk-buruk rumah di kalangan orang Islam ialah rumah yang ada anak yatim yang didera, yang dianiaya. Dosa besar. Dia dah lah anak yatim, kita pula buat buruk dekat dia. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakahatain. Aku dan orang yang menjaga anak yatim itu di syurga nanti seperti ini. Nabi tunjuk dua jari. Itu maksud dia bila kita fikirkan balik budak atau anak atau siapa-siapa kalau dijaga dengan baik dapat pahala, maka anak yatim lebih. Dan budak-budak anak sebagainya dijaga dengan baik, dididik dengan baik, kita dapat orang kata apa, kalau dibuat baik dekat dia, pahala lebih besar. Kalau dibuat jahat, dosa lebih besar. Kan, sebab dia kesian dekat dia. Kan? Dia anak yatim. Dia sepatut dapat kasih sayang digantikan kepada dia yang dia sepatut dapat. Jadi tiba-tiba orang yang menjaga dia atau yang diminta menjaga dia telah buat zalim dan anaya kepada dia. Baik. Ustaz setakat itulah benda-benda ni kot. Kita tak apa sihat sikit. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Malam ni kita dah ambil lebih kurang 5 bab, lebih kurang 8 ataupun 7 hadis. So insyaAllah akan datang kita masih lagi bab yatim. Bab Imam Bukhari style dia macam tu. Dia akan terus. Kemudian dia akan pindah tajuk yang lain yang dia akan terus sambungkan lagi bab-bab yang berkaitan. Jadi kalau kita lihat kitab Al-Adab Mufrad ni banyak sangat kata-kata yang baik tentang adab, sama ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat atau para tabi'in dan para ulama. So ini buku yang cukup cantik dan dah diterjemahkan. Insya-Allah kalau akan datang kita akan sambung pada bab ke-77, bab kun lil yatimi kal abir rahim. Jadilah jadilah seperti ayah yang pengasih kepada anak-anak yatim. Jadi makna kalau maksudnya dia tak ada ayah atau dia tak ada mak, gantilah. Jadilah dia. Maksud dia akan dapat pahala yang besar. Wallahu a'lam. Sekarang tu dah kita malam ni. Insya-Allah akan datang minggu depan, insya-Allah kita akan sambung lagi bab ke-77 hadis ke-138. Dan insya-Allah esok kita akan sambungkan tafsir dan seterusnya. Ikutilah pengumuman dalam Facebook Community Center. Kita akan teruskan bab program dan mungkin kita boleh maklumkan daripada awal bahawa kita ada 2 program besar di bulan Ogos dan juga September. Pertama bulan Ogos, di hujung bulan Ogos kita ada Khatam Musnad Syafi'i, Khatam Musnad Imam Syafi'i. InsyaAllah iklan akan keluar, boleh hubungi untuk daftar. Free percuma semua.
Kemudian kita ada bulan 9 insya-Allah khatam Syamil Muhammadiyah. Kita akan buat program juga percuma dan disediakan makanan dan minuman insya-Allah semua. Jadi ikutilah program Tujuh Center dan kalau tak dapat menyumbang, berdoalah untuk program-program yang banyak, lebih banyak dijalankan, dan kita ada program yang menjemput para ulama dan sebagainya daripada luar atau daripada luar KL atau luar negara, yang kita akan jadikan tempat sebagai pusat pengajian untuk semua percuma dan ilmiah. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah al-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.